Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama-tama, dan kemudian selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita sambung bacaan kita dari surah As-Sajdah. Hari ini kita baca bermula dari ayat 15 lah, yang kita baca semalam kan. Muka surat 416, surah yang ke-32. Muka surat 416, surah yang ke-32, muka surat 416 tadi. Ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى.
نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah
Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha Berkuasa, yang kita harapkan darinya rahmat dan juga redha. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Sebelum daripada kita sambung, ayat yang kita nak baca hari ini iaitulah ayat 17. Ayat 17. Kita berhenti semalam ayat 16 kan? Jadi lepas daripada kuliah semalam ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan hukum sujud sajadah. Ada yang tanya, kalau kita tak mampu nak sujud, macam mana? Ada yang tanya, kalau orang yang baca tu tak sujud, boleh ke tak orang yang dengar tu sujud? Jadi pagi ni kebetulan saya pun tengok beberapa artikel berkaitan dengan hukum sujud ni, termasuklah sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Tapi kita bentangkan sikitlah ya, perbahasan berkaitan dengan hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah ni pertama, dia disyariatkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca surah An-Najm, kemudian sampai ayat sujud, Nabi sujud, dan bersujudlah orang-orang yang bersama dengan baginda ketika itu. Jadi berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita faham bahawa dalam agama kita ni ada satu sujud yang kita sujud bila baca Quran. Iaitulah nama dia sujud tilawah. Nama dia dulu. Kita panggil sujud sajadah ni sebab surah Sajadah. Sujud tu sajadah, sujud sajadah. Sajadah tu sujud juga maksud dia. Jadi nama dia sebenar dalam agama kita sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud disebabkan kita baca Quran yang berkaitan dengan ayat suruh sujud. Itu nama dia, sujud tilawah. Jadi hukum sujud tilawah ni sunnah berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza idza kana yatlu al-Qur'ana kharij as-salah wa marra athna'a tilawatihi bi sajdati tilawah wa kadzalika yushra'u as-sujud lit-tilawah fi as-salah. Jadi sujud tilawah ni disyariatkan di dalam salat dan di luar salat. Kalau dia baca sampai pada ayat sujud di luar salat, sebagaimana Nabi baca surah An-Najm, maka di luar salat pun sujud. Bila baca dalam salat pun, walaupun kita ada sujud rukun dalam salat, tetap juga disunatkan untuk sujud tilawah dalam salat. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Abi Rafi', "Shallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anha al-'atamah faqara'a idza as-samaa'u inshaqqat fasajada fiha faqultu ma hadha faqala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fama azalu asjudu fiha hatta alqahu." Kata Abi Rafi', aku salat bersama Abu Hurairah radhiyallahu anha. Aku salat subuh al-'atamah. Kemudian dia baca surah Idza as-samaa'u inshaqqat. Dalam dia ada ayat sujud.
Maka dia pun sujud dalam solat tu. Setelah daripada solat, Abu Rafi' ni dia tanya Abu Hurairah, "Ma hadhi? Kenapa kamu sujud?" Memang orang tak pernah sujud tilawah ni dia rasa pelik. Setengah orang tu waktu saya solat tarawih, kebetulan solat tarawih, dia dah ingat ke sujud ni surah sejadah ya. Dalam tarawih, dalam rupanya ada banyak lagi ayat sujud kan. 7 ayat sujud semua. Jadi dia pun, saya pun sujud. Lepas sujud, ni orang Arab ni, orang Arab, saya solat kat embassy ni, orang Arab Mesir. Dia mari tanya, "Kenapa imam buat solat 3 rakaat tadi?" Dia kata, bukan 3 rakaat, sujud tilawah tu. Dia ingat solat 3 rakaat pasal tu. Ya, berapa ramai orang yang anggap sujud tilawah tu tambah rakaat, padahal tidak. Jadi Abu Rafi' dia tanya, "Kenapa sujud ni?" Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Aku salat di belakang Nabi, aku sujud dengan Nabi waktu sampai ayat ni." Maka kata dia Abu Rafi', "Senantiasalah aku sujud lepas daripada tu." Kata Abu Hurairah, "Senantiasalah aku sujud lepas daripada tu sampailah aku mati," kata. Sampai akan mati pun aku akan salat sujud. Jadi kerana itu disyariatkan sujud tilawah. Wa qad zahaba jumhurul ulama. Jumhur ulama juga berpandangan disyariatkan sujud tilawah dalam salat, sama ada salat baca kuat ataupun salat baca perlahan. Kalau tiba-tiba dia salat sendiri, Allahu Akbar, salat zuhur, dia baca ayat dalam sujud ada sajadah, ada tilawah, maka disyariatkan juga untuk dia sujud. Okey, jumhur berpandangan demikian. Wa hadha huwa ar-rajih. Okey, sama ada dalam solat tu, solat senyap ke, solat baca kuat ke, solat tu sunat ke, solat fardu ke, semuanya disyariatkan boleh untuk kita sujud, maka hukumnya sunnah. Illa annahu fi salatil jama'ati sirriyah yukhsha min huduthi balbalah lil ma'mumin bisababi hadha sujudil mufaji' lil imam, illa law nabbaha al imam 'ala al ma'mumin qabla as-salah anna hunaka sajdatat tilawah athna as-salah, kecuali dalam salat berjamaah yang baca perlahan, kerana dibimbangi makmum akan menjadi terabur. Melainkan kalau imam tu nak buat juga, dia maklum kepada makmum sebelum salat, dia dalam baca surah nanti dia nak baca ayat sekian-sekian, ada sujud tilawah, nanti kalau tu imam sujud, sujudlah bersama imam, maka dibolehkan. Dan kalau kita kata imam pun bagi solat tarawih lah, bagi contoh, kalau nak sampai ayat sujud, imam tu dia bagi isytihar kita, rakaat pertama nanti ada sujud tilawah, atau kita kata kita rakaat kedua nanti ada sujud tilawah. Jadi insya-Allah sampai rakaat kedua, bila imam sujud, sujudlah belakang. Kalau tidak, orang tak biasa dengar kan, duduk terabur. Jadi disyariatkan macam tu. Kemudian kelebihan sujud tilawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqulu ya wailah, umira bis-sujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka di saat itu syaitan pun menangis. I'tazala syaitan, syaitan meminggirkan dirinya dan menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seorang anak Adam baca, syaitan ada kat dia,
Gi i'tazal ni meninggalkan orang yang sujud tu, dia meminggirkan, kemudian dia menangis. Dalam tangisan tu syaitan pun merintih. Ni ayat dalam hadis sebut ni. Syaitan pun berkata, ya wailah, alangkah celakanya, dia kata. Alangkah celakanya. Orang ini diperintahkan untuk sujud, lalu dia bersujud, maka baginya syurga. Dan aku diperintahkan untuk bersujud, lalu aku ingkar, dan bagiku neraka. Syaitan. Dalam hadis Nabi SAW kata, syaitan kata begitu. Dia dah miss dulu kan. Allah dah laknat dia sampai kiamat. Dia dah dilaknat sampai kiamat, dan Allah Ta'ala jauhkan dia dari rahmat Allah. Dia pun menangis. Pasal dulu dia dah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu dalam hadis fadilat sujud. Makna fadilat sujud. Kemudian hukum yang berkaitan yang kita sebut adalah hukum bagi orang yang membacanya atau salat makmum di belakang. Apa hukum kalau orang itu sekadar mendengar bacaan seseorang di luar salat? Dia bukan makmum, dia bukan pembaca, dia duduk je dengar orang baca ayat sujud. Ini tanya sama semalam. Apakah hukum bagi orang yang mendengar ayat dan dia tidak membaca ayat tersebut? Qala Ibn Battal, ajma'u ala anna al-qari'a idha sajada lazima al-mustami'u an yasjudah. Telah berlaku ijma' di kalangan ulama, apabila orang yang membaca tu sujud, maka yang mendengar pun sujud. Ijma'. Ai innal mustami' mu'tam bil qari' fala yushra'u as-sujudu lahu, dia sujud illa idza sajada al qari'. Kata lagi Ibnu Battal kata, iaitu orang yang mendengar ini mengikuti orang yang membaca. Maka sekiranya orang yang membaca tidak sujud, maka dia tidak disyariatkan untuk sujud. Sebab dia ni hanya mendengar. Tengok orang baca. Kalau orang baca tu sujud, dia sujud. Kalau orang baca tu tak sujud, dia tak sujud. Okay? Itu di luar daripada solat. Baik. Kemudian bacaan dalam sujud. Macam kita dah sebut semalam, ada hadis yang menyatakan tentang sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan boleh juga ataupun baca bacaan yang asal dalam sujud, itulah subhana rabbiyal a'la. Bahkan dari sudut kekuatan hadis, yang ni lebih kuatlah. Pun kita kata boleh juga dibaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu tu sehinggalah akhirnya. Kemudian sujud. Okey, sujud ini ada pertikaian syarat sujud. Sebahagian ulama ataupun jumhur ulama mengatakan sujud tilawah ni ada dua syarat. Yang pertama, waktu nak sujud tu berada dalam keadaan bersuci, taharah. Kalau sujud syukur tak payah. Sujud syukur memang tak ada wudu sujud. Kita dapat nikmat Allah bagi tahu, dapat. Dia panggil
isteri mengandung lah contohnya. Orang baru kahwin, tengok-tengok bini buat tunjuk, oh abang saya dah mengandung. Nikmat besar tak? Besar. Lalu tu juga dia sujud tilawah, sujud syukur. Tak, atas-atas pita tu pun sujud lah. Tak ada wuduk sujud lah. Pasal sujud syukur ni disyariatkan apabila mendapat nikmat dan mengakhirkan dia untuk tunggu dulu nak sujud, nak pergi solat ni. Sujudlah lah tu, kalau nak pergi lagi tambah, dia ambil wuduk, solat sunat ke apa, kalau lepas daripada tu tak apa. Tapi sujud syukur disyariatkan tidak pada tu. Dan tidak juga menghadap kiblat, sujud syukur. Mana-mana pun sujudlah. Disyariatkan pada nikmat-nikmat yang agung. Ada setengah tu skogo main bola pun sujud syukur. Keluar pendek mazhab dia. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada okey, jadi dalam sujud tilawah sebahagian ulama atau jumhur ulama mensyaratkan pertama kena ada wuduk dan yang kedua kena menghadap kiblat dan tambah lagi itulah menutup aurat, seperti mana sujud jadi namun sebahagian lagi perpandangan dia sama seperti sujud syukur juga boleh. Sebahagian ulama terutamanya Asy-Syaukani meriwayatkan atau berkata laisa fi ahaditsis sujudi tilawah ma yadullu ala i'tibari an yakuna as-sajidu mutawaddian. Kerana dalam hadis-hadis yang berkaitan sujud tilawah tidak ada pun perintah untuk menyatakan dalam hadis kena berwuduk untuk sujud tilawah. Jadi kalau dia ni hafiz Quran, kau baca dalam keadaan tidak berwuduk sampai ayat sujud, masih lagi dia dibenarkan sujud. Wa qad rawa al-Bukhari ta'liqan 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma annahu kana yasjudu 'ala ghairi wudu'. Bahkan Imam Bukhari dalam satu riwayat meriwayatkan secara ta'liq bahawa Ibnu Umar pernah sujud tilawah dalam keadaan tidak berwuduk. Seorang sahabat Nabi itulah Abdullah ibn Umar mengikut riwayat Al-Imam Al-Bukhari sujud tilawah dalam keadaan tidak berwuduk. Berdasarkan perkara ini maka disebut ni ar-rajih, yang rajih dalam masalah ini ialah sujud tilawah tidaklah seperti sujud dalam salat, kerana dia sekadar sujud dan tidak dikira satu rakaat, dia hanya sujud, maka tidak disyaratkan seperti mana salat. Ini tidak seperti mana salat. Itu ar-rajih. Wa amma hadhi fasjadatul fala yushtarat, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga memilih pandangan bahawa sujud tilawah tidak seperti sujud salat, malah lebih mirip kepada sujud syukur. Baik. Kemudian fa idza lam yatamakkan sujud, hukum dia adalah sunat. Maknanya kalau siapa yang buat baik dapat pahala. Kalau dia tak buat, malam ada tanya juga, apakah dikira berdosa atau kira engkar ataupun serupa jadi dengan iblis kau. Kalau iblis kata aku diperintahkan sujud, aku tak sujud, kau macam mana? Kan? Adapun bab gitu faida lam yatamak. Pertama asal hukum sujud ni adalah sunnah. So bila kita tahu sunnah, tak adalah kalau kata sujud, kalau dia tak sujud macam mana ustaz? Dan nama pun sunnah. Nama pun sunnah, maka apabila dia tidak mampu bersujud, maka tidaklah menjadi dosa bagi dia untuk tidak bersujud. Okey.
Sebahagian kata baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 zikir. Sebahagian kata. Tapi dalam jawapan artikel ni disebut fala aslalahu, tidak ada asal dalam hadis yang menunjukkan bacaan sebegitu. Maknanya kalau tak mampu sujud, bahagiannya tak payah baca ganti. Kira tak mampu, kira sunat, meninggalkan sunnah. Okay. Nanti saya baca satu lagi jawapan Syekh Saleh Al-Munajjid masalah. Dia kata kalau tak mampu sujud, boleh ke tak seorang tu sujud dengan isyarat. Sebagaimana kita kata kita solat kan, kita sujud dalam solat duduk macam mana? Sujud gitu ya. Boleh ke tak? Sebab dia dikira macam kita kata kita dalam duduk, kita nak sujud. Kita tak mampu sujud penuh, tapi kita nak sujud dengan dipanggil menundukkan sebagai tanda sujud. Boleh ke tidak? Nanti saya baca. Kita habiskan artikel ni dulu. Kemudian yajuzu lil khatib idza marra bi ayati sajadah an yanzila fayasjudaha wa yasjudaha an-nas ma'ahu wa yajuzu lahu tarku dhalika wa la ithma alayh. Dahsyat. Dibenarkan untuk khatib waktu baca khutbah, kalau tiba-tiba dia baca ayat sujud tengah khutbah, dibenarkan untuk khatib turun daripada mimbar, sujud dan bersujud bersamanya orang yang mendengar khutbah. Ini tak pernah berlaku ni. Kalau berlaku kat kita ni, berharga ni. Macam mana khatib turun ni? Nah, besarnya nilai sujud ni. Okey. Kemudian, apakah disyariatkan waktu sujud nak sebut Allahu Akbar? Kita nak sujud kan? Kalau kita terus sujud, macam sujud syukur, ya Allah, aku dapat nikmat ni, sujud. Contoh. Ataupun kita kena sebahagian tu ayat akad takbir, Allahu Akbar, sujud. Okey. Jadi apakah disyariatkan takbir untuk sujud tu? Jawapan dia, la yushra'u fi sujudit tilawah takbir kama la yushra'u taslimu ba'daha. Tidak disyariatkan untuk bertakbir sebelum sujud, sebagaimana juga tidak ada nas yang menunjukkan memberi salam selepas sujud. Bahagian orang tu Allahu Akbar, sujud. Lepas Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan dia sebahagian dan seperti solat. Okay, sebab ada orang anggap sujud tilawah ni seperti solat. Kan kita kata tadi seperti solat, tapi pandangan ar-rajih, yang rajih dalam masalah sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam, dia tak sama dengan salat. Dia lebih dekat kepada sujud syukur. Sujud syukur pun sama juga. Kita sujud, lepas tu bangkit lah. Adapun orang yang kata dia dekat seperti salat sehingga dia syariatkan wudu, menghadap kiblat, lalu dia pun Allahu Akbar, angkat takbir, kemudian dia sujud. Lepas dia sujud, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan amalan tersebut. Amalan tersebut hanya kerana mereka menganggapnya seperti sujud salat. Jadi jumlah lam yathbut hadithun sahihun sarihun fi hadhihi al-mas'alah. Tidak ada hadis yang sarih, yang jelas dalam masalah ini. Tetapi Syekh Ibn Uthaymin menyatakan masyru'iyyat dhalika takbir li'umumil hadith. Kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru kulla khafdin wa raf'in. Kan Nabi ni dengan dalam satu riwayat bertakbir pada setiap kali nak tunduk dan bangun. Wa ma'a hadha fala yunkaru aidan ala man yanzila lis-sujudi sujudit tilawah
fi shalah duna takbir thumma yurfa'u minha duna takbir. Okey, jadi maknanya ada sebahagiannya dalam bab Allahu Akbar dalam solat pun dia tak takbir berdasarkan. Tapi Syekhul Islam Ibn Uthaymin kata ada riwayat yang sebut dalam solat boleh dibaca dengan takbir, kerana Nabi ni setiap kali bangkit atau tunduk Nabi mentakbir, tambah pula nak memberi isyarat kepada makmum. Okey. Idza kana yatlu al-Qur'an wa huwa jalisun kharij as-salah wa marra bi sajdati tilawah fala yushratu an yaqum liya'ti biha min qiyam. Dan kalaulah dia baca dalam keadaan duduk dah, contohnya baca dalam keadaan duduk dah, tak perlulah dia bangkit berdiri baru dia sujud. Dan daripada duduk tu terus dia sujud. Okey. Kemudian ada jawapan lain daripada Syekh Saleh Munajjid, ditanya berkaitan dengan sujud tilawah lagi. Jumhur kata sudut pandangan, kata dari sudut hukum sunnah lah, dari sudut hukum sunnah. Yang mana ni aku? Man kana yaqra'ul Qur'an wa marra bi ayatin fiha sajdah wa ta'adzara 'alaihi as-sujud 'ala al-ard kaman kana fi sayyaratin aw ta'ira aw dabbah aw nahwi dhalik fa innahu yajuzu an yumi'a bis-sujud ka salatin nafilah. Seperti mana kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi pandangan berkaitan dengan siapa yang tak mampu sujud, tak mampu, dia nak sujud tapi dia tak mampu. Tak mampu dia sudut mana? Dia seperti mana dia naik kereta, dia baca-baca ayat Quran dalam kereta sampai ayat sujud, dia bacalah. Kalau dia dengar kaset ngaji ke, radio Aiking pasang ke, tu tak payahlah. Kita dah sebut tadi hukum kalau orang yang baca tu tak sujud, kita tak sujud. Apatah lagi kita dengar dalam radio. Kalau radio tu ayat sajadah, kita tak payah sujud lah. Tapi kalau kita ni hafal surah sajadah dan hafal surah-surah yang ada sujud tilawah, kita pun sambil bawa kereta baca. Kita baca sampai ayat tu kita nak sujud tapi kita tak boleh sujud sebab dalam kereta. Ataupun naik kapal terbang, tengah-tengah duduk tu kita pun baca Quran, pasang dekat skrin dia Quran baca. Atau naik unta, naik binatang, naik kuda ke, naik unta ke, naik lembu ke. Naik kambing ada ke naik kambing? Tak kira lah, dalam keadaan dia tak mampu. Fa innahu yajuzu an yumi'a bis sujud ka salatin nafilah. Kata di Syekh Saleh Munajjid, boleh untuk dia tunduk dengan sujud seperti mana dia tunduk, dia sujud dalam salat sunat. Isyarat. Jadi kalau dia dalam keadaan tu dia nak tunduk, dia tunduk macam dia sujud. Kita boleh tak sembahyang atas kapal terbang? Boleh kan? Macam mana kita sujud? Tunduk gitu. Macam itulah kita boleh sujud tilawah. Bila naik kereta pun, tapi kereta berhenti lah. Dia tunduk gitu tengah bawa kereta naik. Kalau kereta tengah bawa kereta, tak payah tunduk lah, muka bawa kereta. Tapi kalau kita ni passenger, boleh lah gitu. Kalau tengah bawa, duduk gitu juga. Ada juga kadang-kadang sebab dia kita solat atas kenderaan ni kan kita boleh. Untuk solat sunat kena boleh kita solat atas. Jadi kadang-kadang tanya kita kan sekarang ni komat cepat, subuh pula komat cepat. Kita baru start kereta nak panas enjin lagi. Kadang-kadang solat atas kenderaan lah, solat sunat
begitulah, tapi tak geraklah itu. Kalau setengah-setengah sambil jalan start mula-mula, lepas tu kita berjalan. Bila kita dah nak kejar lambat kan. Tapi katanya begitulah sujud kita dalam kenderaan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pada hak ni je baca hari ni hak ni je. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "Idza kana al-musafiru qari'an fa qara'a as-sajdatu fi salati sajdi fi salatin sajada bil ima bila khilaf. Wa in kana fi ghairi salah sajada bil ima'i aidan 'ala al-madhhab wa bihi qata' al-jumhur wa fihi wajhun syadh annahu la yasjud wa fihi qala wa bihi qala ba'd al-hanafiyyah." Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila seorang musafir itu dia membaca Quran, lalu dia baca dalam solatnya, di tengah musafir dia baca dalam solat, naik kenderaan dia baca, maka dia sujud juga dengan tunduk sebagaimana dia sujud untuk rukun solat. Dan sekiranya di luar daripada solat dia baca ayat tu, kata Imam Nawawi, tunduk juga sujud dengan isyarat untuk menunjukkan sujud. Ini adalah pandangan mazhab Asy-Syafi'i dan inilah juga pandangan jumhur ulama. So boleh kita tunduk dengan, bila kita sujud dengan tunduk syarat saja. Okay. Begitu juga Ibnu Qudamah kata, "Idza kana 'ala ar-rahilah fi safar jaza an yumi'a bis sujud haitsu kana wajhuhu ka salatin nafilah." Okay. Wa illam yasjud, kalau kita dalam keadaan tak mampu, tak sujud juga, maka tidak juga menjadi kesalahan kerana hukum asalnya tetap sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Agaknya itu boleh memberi pencerahan sikit pada apa yang kita, kebetulan ramai orang tanya semalam, saya pun tengok balik, mudah-mudahan boleh memberikan pencerahan kepada kita hukum sujud tilawah ni. Ya. Bangun daripada sujud. Okey. Ada soalan, bagus soalan. Sujud lepas daripada kita sujud tilawah dalam solat, apakah kita nak duduk sebentar, dia panggil julusul istirahah. Julus istirahah ni kita duduk sebentar sebelum bangkit. Apakah disyariatkan ataupun tidak? Allah Ta'ala alam. Sujud istirahah ni dalam sujud rakaat. Adapun sujud tilawah ni kita naik teruslah. Tapi kalau kita ni uzur berat, kalau Ustaz dia kata saya ni kalau naik terus jam, Ustaz jam, kena duduk dulu sebentar, maka duduklah. Sebab asal istirahat tu pun Nabi SAW waktu baginda sudah mana lanjut dia berat, asalnya memang naik tu. Jadi kalau kita rasa berat, duduk pun tak apalah. Okey. Ni wallahu ta'ala alam. Sebab kita nak istirahat. Rasanya tak kita sambung ayat ni minggu depan lah. Pasal bobo nak baca, tengok-tengok jam dekat lewat dah ni. Ala kullin, mudah-mudahan Allah memberikan faedah kepada kita bab sujud tilawah, dan jangan tinggal kalau boleh kan sunnah ni. Kita hidupkanlah sunnah sujud tilawah dalam surah-surah lain. Sebab orang kita ni majoritinya hanya sujud tilawah dalam sujud sajadah. Selain daripada sujud sejadah dia tak sujud. Dia sejadah dia tahu. Padahal ada ayat-ayat lain yang menunjukkan ada 7 tempat dalam Quran. Wallahu ta'ala alam. Ya.
Jadi kalau ikut pandangan sujud yang sama dengan sujud syukur tadi, tidak disyariatkan wudu, kiblat, malah tutup aurat. Karena kalau kita duduk di rumah, kita baca je, maka sampai ayat tu kita sujud. Boleh sujud. Tak ada. Wallahu ta'ala. Itu yang kita sebut tadi, tidak ada asal. Tidak ada perintah dalam agama suruh ganti dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebaliknya, kalau kita boleh sujud, kita sujud. Tak mampu sujud, kita tunduk. Tak mampu juga, kira kita tinggalkanlah. Mana kita dikira tidak buat, tidak disyariatkan untuk ganti. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.